10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semut merupakan salah satu spesies yang tergolong dalam keluarga Formicidae bersama tebuan dan lebah dan di bawah order Hymenoptera. Semut merupakan salah satu spesies yang sangat berjaya yang mana dia menduduki hampir keseluruhan pelusuk bumi ini. Semut boleh ditemui di semua benua kecuali Antartika. Semut menduduki pelbagai niche ekologi dan dapat mengeksploitasi pelbagai sumber makanan sama ada sebagai herbivore secara langsung atau tidak langsung, pemangsa dan memakan bangkai. Ramai orang tidak. Semut seperti mana serangga lain mempunyai badan yang terbahagi kepada 3 bahagian utama, iaitu kepala, bahagian tengah dikenali sebagai thorax dan bahagian belakang dikenali sebagai abdomen. Di bahagian kepala semut terdapat sesungut yang dipanggil antena. Semut menggunakan antena untuk merasa, mencium dan mengikut objek. Semut mengikut bau koloni mereka untuk mencari makanan melalui antena. Mata semut adalah tompok hitam di belakang antena. Semut tidak boleh melihat atau mendengar dengan baik. Bahagian mulut semut yang mempunyai struktur seperti penyebit dipanggil mandible. Mandible adalah seperti rahang tetapi bergerak dari sisi ke sisi, tidak seperti rahang manusia. Bahagian tengah badan semut dipanggil thorax. Seperti hampir semua serangga lain, ia mempunyai 6 kaki yang berada pada thoraxnya. Ramai orang tidak menyangka semut merupakan haiwan terkuat di dunia. Walaupun ukuran tubuhnya kecil, tetapi semut jantan mampu mengangkat makanan yang beratnya 100 kali ganda lebih berat dari tubuhnya untuk dibawa ke sarang. Kekuatan semut hanya kalah kepada kumbang badak yang mampu menampung beban seberat 850 kali ganda dari berat badan. Sedangkan gajah hanya mampu menampung beban seberat 2 kali ganda berat badannya.
semut akan lalu untuk masuk ke bahagian masing-masing. Okey, untuk bahagian yang pertama dan kedua, ini adalah bahagian di mana tempat pekerja dan juga makanan disimpan. Di sini makanan akan disimpan sebanyak mungkin. Semut akan keluar pada setiap hari dan mereka akan keluar secara individu untuk mencari makanan. Setelah mereka mendapatkan makanan, mereka akan berkumpulan mengambil makanan tersebut sehingga diangkut ke dalam sarang mereka, iaitu di bahagian 1 dan bahagian 2. Kemudian seterusnya kita akan masuk ke bahagian 3. Bahagian 3 ini di mana di sini queen dia akan tinggal, permaisuri, di mana peranan permaisuri ini adalah untuk merembeskan dia orang punya telur sebagai zurik yang akan datang. Okey, di sini pula ada terdapat workers dan soldier di mana untuk menjaga keselamatan permaisuri itu tadi. Okey, untuk bahagian yang seterusnya adalah bahagian 4 di mana di sini terdapat telur yang telah dirembeskan oleh permaisuri akan dibawa ke bahagian 4, tempat penyimpanan telur di mana semut pekerja akan menjaga telur tersebut pada waktu siang. Semua akan membawa telur naik ke atas permukaan supaya telur tersebut boleh dipanaskan sama ada disuamkan. Dan pada waktu malam, semua akan mengangkut semula telur tersebut masuk ke bahagian 4 semula supaya ianya tidak terlalu sejuk. Okey, seterusnya ke bahagian 5. Di bahagian 5, di sini terdapat pupa dan sini juga terdapat pekerja. Pekerja di sini memang seharusnya menjaga pupa tersebut supaya tidak diserang atau dimusnahkan oleh musuh yang lain. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian 6. Bahagian 6 di mana pekerja dan juga bahan buangan disimpan. Okay, sebagai contoh, jika di antara telur-telur semut ni telah dimusnahkan atau dihancurkan, ianya akan dibawa ke bahagian 6 ni sebagai tempat pelupusan. Okay, seterusnya tempat ke bahagian 7, iaitu di mana telur yang telah besar, maksudnya dah hampir matang dan juga pekerja terdapat di sini. Di sini pekerja akan menunggu kelahiran semut, baby semut daripada telur tersebut. Okey, setelah baby semut dilahirkan, ianya akan pergi ke bahagian 8, iaitu di sini semua semut-semut kecil itu tadi akan dibesarkan dan dilatih menjadi semut yang dewasa dan menjalankan kerja seharian mereka. Dan seterusnya, sarang ini lebih panjang lagi ke dalam jika pekerjanya mampu untuk meneruskan lagi strata. Semut akan mempertahankan diri serta tempat tinggal mereka dari dicerobohi oleh sesiapa sahaja. Apabila sarang mereka diganggu atau diceroboh, mereka akan beramai-ramai cuba untuk menghalau penceroboh tersebut. Terdapat beberapa taktik untuk menghalau penceroboh seperti menyerang dan menggigit penceroboh supaya penceroboh tersebut segera meninggalkan kawasan tersebut.